A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa afdalu salatin wa atammu taslim ala habibina sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa astaftihu billazi huwa khair. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anab'ana wa ilaikal masir, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan rahmati Allah, pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana diberi lagi kesempatan oleh Allah SWT untuk kita sama-sama meneliti sirah Nabi SAW. Jadi kita dah selesai dengan Ghazwah Bani Quraizah. Kau tak selesai lagi? Perang Bani Quraizah belum belum selesai. Ini perang Bani Quraizah ni kita flashback balik sedikit. Itu sambungan daripada perang Khandaq. Kerana Nabi menyangkakan perang dah selesai. Lalu Nabi masuk ke dalam kemah dan Nabi buangkan ataupun tukar baju lah. Jadi letakkan baju yang biasa dipakai dalam perang tu, dia panggil baju apa? Baju perang lah. Perisai, baju perisai dan senjata. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang dan menanyakan kepada Nabi, apakah engkau telah meletakkan senjata? Demi Allah, kami belum meletakkannya. Jadi para malaikat masih lagi dalam semangat perang, tak berhenti perang lagi. Maka Jibril AS mengatakan kepada Nabi, fakhruj ilaihim, keluarlah kamu, pergi kepada mereka. Nabi tanya kepada ke mana? Lalu ditunjukkan oleh Jibril AS, hahuna, ke sini. Dan yang ditunjuk itu ialah ke arah kampung Bani Quraizah. Lalu Nabi SAW pun keluar dan memerintahkan kaum muslimin untuk bersegera ke kampung Bani Quraizah. Sehingga kan Nabi mengatakan, jangan sesiapa sembahyang asar melainkan di Bani Quraizah. Maknanya jangan turun sembahyang asar melainkan setelah sampai di kampung Bani Quraizah. Lalu yang terjadi adalah sebahagian para sahabat tetap berhenti untuk bersolat di awal waktu, bila masuk waktunya, dan sebahagian lagi terus berpegang dengan apa yang Nabi katakan pada awalnya, jangan sekali-kali sembahyang melainkan di kampung Bani Quraizah. Maknanya mereka tak sembahyang asar lagi, teruskan perjalanan. Dan apabila mereka kembali, baru mereka rujuk Nabi. Kalau kita zaman tu lah duk lawan, bergaduh waktu tu lah. Jadi kalau nak bergaduh, tengok isu dulu. Tengok isu mana lebih penting, isu yang macam ini ataupun isu yang pergi kepada tempat yang diarahkan oleh Nabi SAW. Walaupun isu sembahyang tu besar, tapi nasnya sangat jelas. Cuma ditakwil oleh para sahabat. Sebahagiannya mengatakan Nabi mengatakan sedemikian sebagai upaya, sebagai usaha untuk membuatkan para sahabat bersegera sahaja. Tapi kalau dah masuk waktu tu, sembahyanglah.
Kalau boleh tu laju sampai boleh semayang di kampung Bani Quraizah, kan? Laju lah. Kalau jalan lambat-lambat, apa namanya, tentulah tak sebegitu nasnya. Jadi para sahabat yang pegang pada zahir nas, tak, apa pun terjadi, jangan sampai kita semayang sebelum sampai di kampung Bani Quraizah. Yang penting pergi ke kampung Bani Quraizah. Jadi waktu itu para sahabat begitu bijak sekali, mereka tidak berselisih. Ya. Perselisihan itu satu lumrah kan, dua beradik berselisih, kawan pun berselisih, kan? Satu lumrah. Kalau tak berselisih tak seronok juga. Selisih tu satu keseronokan juga. Tu dalam bola duk mentang-mentang berselisih tu. Kalau bukan setuju satu gol dia semua, habis tak ada seronok pun. Dalam agama pun begitu juga, sifat manusia mesti berselisih. Tapi bagaimanakah mereka harus berselisih? Itu apa nama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita dah bincangkan maknanya pentingkan benda yang lebih utama. Bukan maknanya meninggalkannya terus, tetapi boleh dibincangkan setelah hal-hal yang utama telah didahulukan, kan? Kemudian apabila mereka balik, mereka merujuk kepada Nabi tentang apa yang berlaku di tengah jalan, kan? Berhubung dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Lalu apa terjadi? Nabi tidak merungut, ataupun Nabi tidak mengeluh tentang mana-mana pihak pun. Nabi tak menyalahkan mana-mana pihak pun. Ini menunjukkan kata ulama, masyru'iyatul ijtihad fil furu'. Yani kebolehan untuk berijtihad, yakni mengambil pandangan ijtihad, ya? Di dalam masalah furu', dalam masalah cabang. Solat tu masalah cabang ke tak cabang? Solat tu masalah usul, masalah yang bukan cabang, kan? Tapi maksud cabang kat sini ialah bagaimana nak melaksanakannya. Bukan disuruh meninggalkan semayang secara mutlak, semayang tetap didirikan. Bahkan salah satu daripada rukun Islam tu kan semayang, betul tak? Lama tak baca rukun iman, rukun Islam. Pertama mengucap, kedua mendirikan semayang. Jadi mendirikan semayang tu tetap diwajibkan. Nabi tak kata tak semayang, tapi sampai di kampung Bani Quraizah, kan? Hak satu lagi dia fikir semayang tu tak ada masalah, nak semayang kat sini pun, cuma kita kena cepat-cepat sampai ke Bani Quraizah. Jadi semayang tetap terlaksana oleh kedua-dua pihak. Cara tu yang jadi ijtihad furu'. Dan keperluan untuk berlaku khilaf itu tergambar dalam peristiwa tersebut. Dan seharusnya kita tidak menyalahkan mana-mana pihak sekiranya ijtihad mereka itu selaras, bersesuaian dengan apa yang telah digariskan oleh Islam. Sebab itu kita ni sebagai orang yang kurang kepakaran, kita kena rujuk kepada yang pakar dalam masalah ijtihad. Yang pakar dalam masalah ijtihad itu ulama', kan? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita nak ijtihad pun kita tak ada keupayaan, maka kita tidak ada alat
maksudnya ilmu untuk berijtihad. Maka kita jadi muqallid, jadi orang yang ikut saja. Kalau nak jadi muqallid pun ikutlah ulama, taklid kepada ulama, jangan kepada orang yang kita tak tahu status ilmu dia. Maka mazhab yang ada ke semua hari ini semua kembali kepada imam yang berpangkat mutlak, mujtahid mutlak. Maksud mujtahid mutlak ni mujtahid tertinggi. Dikatakan ulama sudah beratus tahun tidak ada mujtahid seperti mereka, iaitu yang tidak mengikut mana-mana pihak, kerana mereka memiliki kesempurnaan ilmu, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi kesemua kita bertaklid kepada salah satu empat. Sebenarnya banyak 18 mazhab tu, tapi kesemua akhirnya bercantum menjadi empat saja. Tinggal empat, tak campur dah, takat tu. Nah, kalau tak ada langsung pakai sama saja, susah semua orang. Susah tak? Susah. Dan ada perbezaan. Sebab kita semua berbeza, adab berbeza, budaya berbeza, makanan berbeza, tempat berbeza, segala-galanya banyak perbezaan. Kan? Bahkan muka kita pun berbeza, kulit kita berbeza. Semua mengikut keadaan datang tempat. Walau hakikat yang kita insan, dua mata, dua telinga, kan? Tapi tetap ada perbezaan. Dan kan syariat ni juga begitu fleksibel kerana meraihkan perbezaan tadi. Dan ini kata ulama seperti suatu takrir, satu kita kata pengesahan, pengakuan kepada satu prinsip yang dipanggil boleh berkhilaf, boleh berselisih pandangan dalam masalah furu'. Masalahnya kita ini yang cakap banyak menyalahkan ulama sana sini. Kalau kita tanya dia apa usul, apa furu', dia pun tak tahu. Apa usul, apa furu', dia pun tak tahu. Jadi duk menyalahkan ulama tu macam mana? Tahu tak jadi ulama ni macam mana? Senang ke nak jadi ulama? Susah. Susah. Senang je, tak payah pergi masuk universiti pun, dia kata jadi ulama dah. Dah ada sistem lain. Pengajian yang khas tu mesti paling tidak 10 tahun, kan? Kalau setengah-setengah tempat pengajian yang biasa pada awal yang dipanggil pengajian primary, rendahan, secondary ni, itu mestilah hak khusus pula tu, kan? Lepas tu tengok silibus pula yang kena habis tu banyak mana, kan? Lepas tu belajar dengan siapa, kan? Susah. Susahnya nak jadi ulama. Nak berijtihad lagilah susah. Antara perkara yang paling ulama kita lari adalah bab qada, iaitu bab menjatuhkan hukum, kan? Dan bab fatwa. Paling tak suka berfatwa. Dan prinsip khilaf tu kita kena belajar lah. Bila berselisih ada adab dia. Ini para sahabat dah menunjukkan adab. Berselisih di situ tidaklah sampai memutuskan silaturahim ataupun memecah belahkan umat, kan? Bahkan tuan-tuan dirahmati Allah, antara Sayyidina Ali dan Muawiyah itu ada perselisihan agak besar. Tapi bila bersolat, Sayyidina Muawiyah akan bersolat di belakang Sayyidina Ali, kan? Jadi kita ni tak sampai dah baca keadaan tu semua. Kita ambil bahagian khilaf tu saja, bahagian berpisah. Jadi kalau dah ikut hawa nafsu dalam masalah khilafiyah, hatta ulama sekalipun, kalau tak ikut nafsu, dia punya ta'assub dengan pandangan sendiri,
Dia akan jadi sesuatu yang amat membahayakan, tak bersifat tolerans, kan. Tu saya ni keras dengan ulama tu, keras. Tengoklah dulu dia berkeras dengan siapa. Kalau dia berkeras dengan golongan yang telah diijmakkan sebagai orang bid'ah, kan, sebagai orang sesat, eloklah, betul lah tu. Khilaf di situ, keras. Jadi pertimbangan itu kita tak tahu juga, melainkan setelah kita merujuk kepada orang yang alim, kan, orang yang alim. Hari ini susah nak berijtihad pun susah hari ini. Oleh sebab itu, kerana ilmu manusia dah bertambah, dunia semakin maju, macam-macam keadaan nak di isti'abkan, nak dipahamkan oleh seorang akan segala keadaan yang baharu ini sangat susah. Lalu timbullah hari ini dipanggil ijtihad secara kolektif. Ijtihad secara kolektif, bincang bermesyuarat dengan ahli-ahli yang mempunyai taraf keilmuan yang tinggi dan pakar dalam bidang. Jadi kat situ berlaku analisis bersifat kolektif, akhirnya mereka berijtihad secara kolektif tadi, kan. Betul-betul ada majlis ulama, majlis fatwa. Dia tak, majlis tu maksudnya dia bukan buat keluar fatwa seorang-seorang, kan. Dia kena duduk dalam majlis yang dihadiri oleh pakar-pakar. Bahkan dia terpaksa pula panggilkan kadang seorang dua yang di luar untuk datang memberi penjelasan, penerangan dan sebagainya. Akhirnya baru dia akan gunakan ilmu-ilmu, kaedah-kaedah tertentu dan baru keluarkan fatwa. Susah. Ya. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, kita bincang fiqh di panjang kan. Lalu Rasulullah SAW bila keluar, para sahabat bila sampai di kampung Bani Quraizah ni, mereka sedang berada dalam kubu mereka. Mereka sedang, kita kata apa? Yalah, mereka sedang bertahan dalam kubu mereka. Senang kan, betul kan? Mereka sedang bertahan dalam kubu mereka. Orang Yahudi ni dia kalau boleh satu kawasan tu, kan, dia akan buat kawasan dia lah. Dia buat tebing ke, dia buat kubu kan, tu tanda dia punya kawasan. Dia cukup jaga kawasan. Orang Melayu tak berapa sangat tu. Pagar pun tak buat gedang kan. Pagar pun nak terbalik ke pagar. Tambah kat kampung-kampung tu, dia terlalu mesra sampai tak ada pagar. Jadi mereka ni suka jaga kawasan dan buat kawasan mereka tu selamat, buat tebing tinggi-tinggi, buat. Orang ni sampai sekarang katanya mereka macam tu. Nabi kepung mereka ni selama 25 malam. Lama lah. Lama tak? 25 malam tu keliling kampung mereka tu 25 malam. Cuba try jaga orang satu kawasan satu malam je jaga. Esok balik taubat. Taubat tak pilih. No. Bukan ada jual burger pun nak beli. Bukan dah jual kotiau kerang tu nak beli. Kan? Tak ada Grab pula. Duk tunggu tu kan. Tengok musuh ni. Kan dapat gaji juta pun. Gaji ribu, RM10 tak ada. Para sahabat ni semua tak bergaji. Mereka hanya waktu itu kalau kata menang tu ada laba dia, dapatlah sikit, kan. Dapat banyak lah, kan. Ghanimah dia panggil atau apa kan, fai apakah sebagainya. Dapatlah sedikit, ada. Taklah semua sekali, dia ada pembahagian lain pula. Orang lain pun dapat macam-macam, 1/5 kan. Dia ada cara pembahagian harta perang. Mereka sendiri tak ada gaji. Mula ada gaji ni tak silap pada zaman bila? Zaman Sayyidina Umar kot. Kita tengok balik, mula tentera diberi gaji, kan. Zaman itu tak ada gaji. Berdasarkan apa yang ada lah, apa yang dapat. Dan
Bahkan setengah ulama mengatakan tidak ada orang yang boleh dipanggil tentera melainkan pada waktu dia keluar berperang, mau dipanggil tentera. Duduk saja tu tentera tu, duduk berikan, tak ada, duduk kat market, ini tentera kita, jumpa tak mana pun jumpa tentera kan. Tentera tu cuti. Jadi keadaan dah berubah, macam mana boleh berubah tu? Itu ijtihad tu, tu ijtihad tu kan. Ijtihad kalau dah zaman dah perlu orang yang sentiasa jadi tentera kan. Nampak kan? Jadi ijtihad, tak ada masalah. Ada mengatakan hanya 15 hari. Jadi dua riwayat lah ya. Ada kata 25 malam, ada kata 15 hari, dan ada pula kata 25 hari. Dia pandang macam-macam. Yang pentingnya panjang lah juga, lebih 2 minggu lah, kita kata 2 minggu lebih. Sehinggalah orang yang di dalam kepungan mereka itu Bani Quraizah ni rasa tertekan yang amat, sangat-sangat tertekan kan. Stres tu dah sampai melampaui batas, tak tahan dah. Bila dia terkepung ni, macam-macam benda lah ya? Macam-macam benda boleh terjadi, bekalan pun semakin habis. Dan mereka menjadi sangat takut, sangat takut. Berkata Ibn Hisham meriwayatkan bahawa Ka'ab bin As'ad berkata kepada orang Yahudi, lamma ra'anna Rasulullah sallallahu ghairu munsarif anhum ya ma'syar yahud qad nazala bikum min al-amri ma tarawun. Wa inni 'aridu 'alaikum khilalan thalasan fakhuzu ayyuha syi'tum atau ayyaha syi'tum. Qalu fama hiya? Qala nutabi'u hadha ar-rajul wa nusaddiqu فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم فتأمنون به على دمائكم وأبنائكم ونسائكم. Kata Ka'ab bin As'ad kepada orang Yahudi apabila dia lihat Rasulullah masih lagi tak bergerak daripada kepungan tadi, maksudnya duk kita kata masih lagi tak berputus asa mengepung mereka lah kan, stay tu macam tu duk kepung. Dia kata kat dia orang, kat orang Yahudi, wahai orang Yahudi, tengok apa dah jadi pada kamu ni kan. Aku nak cadang kepada kamu 3 perkara. Aku nak cadang kepada kamu tiga perkara. Kamu boleh pilih mana yang kamu suka. Option lah. Mereka pun tanya apa dia. Yang pertama, kita ikut sajalah lelaki ini, yakni Nabi Muhammad ni, kita ikut je lah. Bila kita ikut dia, pasal apa kita ikut dia? Kita benarkan dia. Maksudnya kita percaya kepada kenabian dia, risalah yang dia bawa. Dan kamu pun tahu dia tu bukan orang lain tetapi seorang Nabi yang diutuskan Tuhan. Kenapa? Orang Yahudi ni, mereka tak tolak Nabi bukan kerana mereka nampak Nabi tu tak betul. Semacam mana orang Quraisy. Orang Quraisy dia tolak Nabi, dia ingat Nabi tu gila. Ada juga kata degil. Tapi Yahudi ni memang dia tahu Nabi tu Nabi. Pasal apa? Mereka telah diajarkan tentang siapa Nabi di dalam kitab Taurat yang mereka baca dan imani. Mereka kenal lah tu Nabi. Bahkan Quran dah sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi itu seperti mana mereka kenal anak mereka. Dia takkan tak kenal anak sendiri. Kita tengok siapa, kita tahu tik lalat dia kat mana pun kita tahu kan. Jadi orang Yahudi ni dia kenal Nabi. Bahkan dalam tafsir dia sebut dia tahu Nabi yang diutuskan Allah nanti rupa dia macam mana.
Bahkan dia sebut dia akan ada berapa orang kawan dengan dia. Yang paling rapat siapa? Macam mana rupa kawan dia yang paling rapat dengan dia? Rupa kawan yang paling rapat dengan Nabi pun tahu. Itu Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Itu terbukti apabila pada zaman Sayyidina Umar perintah zaman Sayyidina Umar itu barulah Baitul Maqdis dikembalikan ke pangkuan orang Islam, kan? Waktu tu yang menjaga kunci ialah orang Kristian. Waktu itu apabila sahabat meminta daripada mereka kunci Baitul Maqdis, mereka tidak mahu memberikannya. Mereka meminta untuk datang khalifah sendiri kepada mereka untuk mereka serahkan. Kunci ni bukan boleh diserahkan kepada orang biasa-biasa. Kami nak serah sendiri kepada khalifah. Lalu Sayyidina Umar pergi sendiri dengan menunggang kuda yang tua, kan, sampai di tempat yang becak. Sayyidina Umar turun sampai redah dengan kakinya berlumpur naik ke tubuh badannya, kan. Dan bila sampai ke depan padri, tu padri, padri ini dikatakan tawaf Sayyidina Umar ni, pusing Sayyidina Umar ni sampai berbelas kali. Sayyidina Umar pun hairan dengan kelakuan padri itu. Orang semua pun hairan, ni seremoni apa, sambutan jenis apa ni. Waktu tu Sayyidina Umar meredah lumpur tu untuk sampai ke Baitul Maqdis tu. Dia angkatnya, capal dia tu diletakkan di bawah ketiak dia dengan ditarik ia kuda yang tua, kan. Bila dia sampai, orang tu pusing, putak pusing. Dia pun hairan. Dan lagi orang tu pun berhenti. Dia pun hairan, tanya kenapa ni, sampai macam ni, ada apa masalah. Dan saya dengar ceritanya, dia mencari daripada Sayyidina Umar benda yang dicari daripada Sayyidina Umar tak cukup. Dia kata tak cukup. Sayyidina Umar tanya, kau cari apa yang tak cukup? Saya cari berapa tampalan baju dia tu. Baju di Sayyidina Umar ni banyak koyak, tuan-tuan. Lalu setiap kali dia koyak, dia tampal. Setiap kali dia koyak, dia tampal je. Sayyidina Umar khalifah waktu itu, kan. Maka dia cari-cari, ada tak silap 12 tampal saja. Tak cukup, dia kata. Sayyidina Umar kata tak cukup, 12 tampal tak cukup. Mesti ada berapa? Mesti ada berapa? Mesti ada 13. Mesti ada 13. Oh, kenapa tak begitu awal? Kan, saya nampak angkat tangan dia. Ada bawah satu ketik, ada satu lagi yang dia tampal kat situ. Baru dia serah. Kata ulama, kenapa sampai macam tu sekali? Dia kata kerana telah ada dalam pengetahuan mereka sifat sahabat Nabi yang akan diberi padanya kunci Baitul Maqdis itu mempunyai 13 tampal di badannya. Baju yang bertampal 13. Dia nampak, ya? Sifat-sifat para sahabat pun dah ada orang kenal. Nabi lagi mereka kenal. Disebutkan dalam tafsir di ayat itulah, ya. Buka tafsir Munir pun ada, kan. Mereka kenal Nabi itu sampai kepada mata Nabi itu warna apa, mereka kenal. Mata Nabi warnanya hitam. Bola mata Nabi itu sangat hitam, dan hitam betul-betul hitam. Dan putihnya tu betul-betul putih yang mengelilingi itu, kan. Dan bola matanya begitu tengah sekali, keadaan duduk sangat sempurna. Dalam syair disebut, kau dicipta seperti mana kau mahu. Macam seakan-akan kau dicipta seperti mana kita mahu, macam kita, kan.
Kalau boleh, kita nak anak kita macam mana bagi plan doktor kata lukis. Kita lukis, ni doktor, saya nak anak saya macam ni muka. Syok orang itu kan. Yang pandai lukis tu syok, yang tak pandai lukis di kot lain. Dia akan suruh orang tolong lukis sampai dia puas hati kan. Begitulah keadaan rupa Nabi. Dan oleh kerana bola mata Nabi tu pun ada ilmunya, pengetahuan daripada orang Yahudi ni, dalam kitab mereka telah tukar tempat itu kepada biru. Mata Nabi juga jadi biru dalam kitab mereka. Itu disebut yuharrifunal kalim an mawadi'i. Mereka tukarkan huruf ayat-ayat dalam kitab Taurat itu daripada tempatnya. Tu perubahan, penyelewengan kita panggil kan. Cek tulis 100 ditambah lagi kosong jadi 1000. Tu macam itulah. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kamu masuk Islam, kamu ikut Nabi itu, dan kamu tahu dia Nabi yang telah diutuskan Tuhan, dan kamu tahu dia lah yang ada sifatnya dalam kitab-kitab kamu tu. Kita sebagai umat Nabi pun ada sifat kita juga. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan tak ada sifat dalam Taurat ada. Tuan-tuan ni semua hebat. Telah ada sifat-sifat tuan-tuan dalam kitab Taurat dulu, tak Injil. Sifat umat Nabi Muhammad tu, mereka berada naik, bila naik bukit mereka menyatakan Allahu Akbar, bila mereka turun mereka mengatakan Subhanallah. Tu sifat-sifat tu pun ada. Kecuali mereka tak baca lah. Tak ada ilmu zikir. Macam keadaan itu pun disebut dalam mereka tu, Hammadun, sentiasa bersyukur kepada Allah. Ya, setiap hari paling tidak Alhamdulillah saja. Dalam Fatihah pun ada 17. Ada semayang semalam kita ada 17 kali, 17 rakaat, kita tak pernah lupa sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu tak campur yang lepas makan nasi lemak Alhamdulillah, lepas minum Alhamdulillah, berapa puluh Alhamdulillah kan. Hak wajib-wajib yang tak sehingga semayang tu 17, campur hak sunat pula semua ada 40 kan, campur-campur jadi 40 rakaat saya semalam tu, paling tidak kita sebut Alhamdulillah. Paling kurang 17 kan, tambah lagi 23 tu ambil pada Ba'diyah dan Qabliyah kan, campur dengan 11 semayang malam, 8 tahajud, 3 witir, jadi 11 kan. Campur dengan Qabliyah dan Ba'diyah, campur semua, cuba mesti 40. Siapa yang boleh kekal 40 ni, saya semalam Masya Allah, tabarakallah kan. Main 17 tu wajib lah. 17 tu wajib, tambah sunat lagi tak kau malam dah miss dah, habislah. Memang kurang lah 11 tu. Tapi sunat tak tinggal tu, insya-Allah kan. Baik tuan-tuan dirahmati Allah. Dan kalau kamu beriman dengan Nabi ni, apa terjadi pada kamu? Kamu akan kamu akan amankan, maksudnya kamu akan sejahterakan, selamatkan darah kamu, anak-anak kamu, isteri kamu, nyawa anak kamu, nyawa isteri kamu. Apa jawab orang Yahudi? Qalu, mereka mengatakan, la nufariqu hukmat Taurah abadan. Kami tidak akan tinggalkan Taurat selama-lamanya. Orang Yahudi tak akan tinggal. Tuan-tuan, senanglah kita cakap. Dia orang kata, kalau kita lah ada Nabi sebelum nama Nabi Melayu, alah ni tak betul lah kan. Andai kata sebelum ni ada satu Nabi Melayu, turun pula kitab daripada Allah Ta'ala, kitab tu dalam bahasa Melayu, Allah gak kalau main turun kitab terakhir tu, nama dia kitab Al-Quran lah. Gak senang ikut Quran, tak tahu lah pencinta bahasa lagi kan. Pencinta budaya adat lagi tak. Susah, itu lagi susah. Nak tinggal joget pun, dia pun payah lah kan.
Pasal dia kata khazanah Melayu. Seni Melayu. Bila seni tu sebelum Melayu punya tu, betul dia berubah masuk elemen Islam, tapi tak habis. Dia kekal macam tu. Kalau lagi mana duk kekal, duk tayang aurat tu, duk tayang tubuh badan dan sebagainya yang diharamkan, dia tak boleh namakan seni Islam lagi lah, kan? Mesti ada lagi pembaikian lah. Terutama lu duk main dengan mak yong, dengan apa tu lagi, kan? Start pula kalau dengan wayang kulit pula, start dengan lagu Mahabharata dan apa sebagainya, kan? Masuk pula dengan 2-3 patung-patung yang diwarisi pula tu, kan? Ni ke semua ni kena cek balik, walaupun atas nama seni, kerana setiap sesuatu itu mesti kita boleh jawab depan Tuhan. Kau tak lepas, stop sat. Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Betul tak? Baik tuan-tuan dirahmati Allah, kami takkan tinggal kitab Taurat ni selama-lamanya. Kalau gitu, jom kita bunuh buang. Dah cakap kita bunuh buang, kan? Kita bunuh buang anak-anak kita, bini-bini kita. Lalu kita keluar kepada Muhammad dalam keadaan menghunuskan pedang. Kita perang sehingga darah terakhir. Macam bunyi mak kilau pula. Ni tak ada ni. Ni mak seriau. No. Pasal apa kita buat macam tu? Supaya kita perang ni tak ada beban yang kita tinggal belakang kita. Mau kalau kita kena bunuh sekalipun, kita tak tinggal anak bini kita, kok dia nak ganggu anak bini kita tak. Pasal apa? Dah mati dah. Dah settle dah bab tu. Jangan dah kita hantar dulu. Kalau kita mati, kita pun mengikut mereka. Pasal apa entah, kan? Betul tak? Tu ceritanya. Supaya nanti kita jumpa, kita akan, bila kita tak ada lagi buat beban anak bini kita di belakang kita ni, kalau kita mati pun biar Allah Ta'ala tentukan kita nanti antara kita dan Muhammad tu yang akan menang, kan? Kalau kita yang binasa, habislah. Kita tak tinggal apa-apa dekat belakang kita, kan? Lalu mereka mengatakan famazambul masakin. Panjang juga dia punya apa, kata-kata sembang depan ni. Jadi apakah dosa orang yang masakin? Maksudnya orang yang miskin, kan? Orang kesusahan ni terpaksa ikut terluka macam ni, kan? Keputusan-keputusan yang macam ni, kan? Baiklah, dia kata kalau kamu nak abaikan benda ni, kita tengok malam ni malam apa. Malam ni malam Sabtu. Dia kata malam ni malam Sabtu. Barangkali Muhammad dan para sahabat dia amankan kita malam ni. Maksudnya tak ganggu kita malam ni, pasal malam ni malam Sabtu. Fikiran dia orang je tu, kan? So kita serang hendak mereka, kerana barangkali malam ni mereka tak menjalankan program mereka berehat. Pasal malam ni mereka take off ke apa, kan? Berehat sebentar. Malam Sabtu holiday sekejap, kan? Lalu kita ambil pula malam ni, kita serang hendak mereka. Kata orang yang mencadangkan ni,
Lalu mereka ni kata apa? Tak mau juga. Tak mau juga ikut cadangan tadi pun tak mau juga. Kemudian akhirnya kerana tak tahan dengan kepungan tadi, mereka telah pun turun kepada hukum Rasulullah SAW. Mereka tunduk kepada hukum Rasulullah SAW. Dan Bani Quraizah ni kalau ikut latar belakang mereka adalah kawan kepada Aus. Mereka adalah penyokong Aus. Kerana orang Yahudi di kota Madinah ni mereka terbahagi kepada penyokong Aus ataupun penyokong Khazraj. Kalau dengan Quraizah ni dia adalah penyokong kaum Aus. Ni pasal sokong menyokong ni pasal apa ni? Ini masalah ekonomi. Yahudi sama Yahudi juga waktu aman dulu mereka akan bersaing dalam masalah ekonomi sesama. Bani pok-pok mereka pun ada kumpulan yang berbeza kan. Jadi persaingan itu takkan dapat mereka maju mereka masuk ke dalam dua golongan Arab yang bersaing, iaitu Aus dan Khazraj. Jadi satu pihak pilih Aus, satu pihak pilih Khazraj. Jadi mereka pilih untuk berserta dengan Aus. Lalu waktu itulah Rasulullah SAW suruhkan menyerahkan tentang bagaimana patut dijatuhkan hukuman kepada mereka ini. Rasulullah serahkan kepada seorang daripada orang Aus, kawan mereka sendiri. Ini salah satu bentuk cara penghakiman Rasulullah kata, kamu kan semua geng Aus semua dah masuk jadi beriman dengan Rasulullah kan. Jadi Aus ni di zaman jahiliah dahulu mereka kawan lah kamu, mereka satu puak dengan kamu lah, satu kumpulan, satu kelab. Jadi aku lantik mereka ni juga. Ni tak bias lah, supaya tak bias kan. Nak mengelakkan bias. Kalau kata aku yang hukumkan sini, tentu tak ada ni kan. Mungkin dalam masalah ni kita nak melihat bagaimana mereka itu ada sikap perkemanusiaan tu. Kerana tentu orang sendiri yang pernah ada hubungan ni dia akan meringankan sedikit kah bagaimana? Kan? Ni masalah ni lah. Lalu orang yang dilantik oleh mereka, oleh Nabi SAW, orang tu bernama Sa'ad bin Mu'az. Ni sahabat besar tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat nama Sa'ad bin Mu'az ni. Salah satu dua orang Sa'ad yang hebat, yang bahagia sungguh, antara sahabat yang hebat. Waktu itu Sa'ad bin Mu'az ni dia dalam perang Khandak sebelumnya dia kena anak panah. Sa'ad ni kena anak panah dan dia dirawat di satu kemah. Apabila Rasulullah SAW lantik dia untuk jadi hakim kepada Bani Quraizah, dia datang daripada kemah dia kepada Rasulullah menaiki himar. Apabila dia datang dana minal masjid, apabila dia sampai berhampiran dengan masjid, dia berkata kepada golongan Ansar, Rasulullah kata kepada orang Ansar, bangun kamu semua, pergi sambut Sa'ad. Pasal Sa'ad ni salah seorang ketua yang diiktiraf dalam kaum Ansar. Jadi di sini Rasulullah nak mengajarkan adab kita dengan orang yang kita panggil ketua, pemimpin. Jadi kalau saya tengok dalam masyarakat tu dia tak ada adab dengan pemimpin dia tu, memang korak lah adab tu kan. Teruk kan. Tapi kalau orang yang dipimpinnya dimuliakan, kita masih anggap masyarakat tu berakal lah kan, ada akal lah. Kan, kalau pemimpin lalu masyarakat tu buat dono, WhatsApp je kan, duk main game pemimpin dia lalu kan, kita rasa masyarakat tu apa? Something wrong kan, ada yang tak betul dengan adab dalam masyarakat tu. Bila satu masyarakat tu dia adab dia masalah, tak ada adab masyarakat tu kurang adab, masyarakat tu lekeh, kena tahu kan.
Masyarakat yang mulia ni biasanya masyarakat yang ada adab. Yalah, adab tu ada macam-macam bentuk ya. Tapi bila adab tu, kita lihat satu masyarakat tidak beradab dengan pimpinan dia, kita boleh agak dah masyarakat tu sangat teruk. Salah satu cara membentuk masyarakat adalah bentukkan adab dia. Seorang pemimpin juga harus mengajarkan, ataupun seorang guru juga harus menerapkan adab. Penting kan, adab kepada anak, adab kepada isteri, kepada masyarakat. Ini adalah benda yang sangat penting diutamakan, ataupun diajarkan. Kita dah masuk isyak dah. Kalau tu kita berhenti kat sini dulu, nanti kita sambung. Tuan rahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warzuqna amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.